sepanjang perjalanan tu, ya, ditunggu oleh rakyat dia semua. Rakyat Turki tunggu habis. Turki ataupun Chechnya tak silap, antara dua lah, ya. Kemudian sampai kepada raja, sampai kepada pemerintah mereka tu, maka mereka pun bertabaruk dengan cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk ni maknanya mengambil berkat, ya, maknanya mereka letakkan air dalam cawan tu dan mereka kongsilah minum antara mereka. Jadi cawan tu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia ada beberapa barangan Nabi SAW yang sanadnya ataupun dia punya athar, kita kata, yang memegang ataupun menjaga barangan tu sampai sekarang masih ada lagi, ya, sampai sekarang masih ada lagi. Ada di antaranya tongkat Nabi SAW, ya, pedang baginda Nabi SAW, baju besi baginda Nabi SAW, kemudian ada serban Nabi SAW pun ada, ya, yang masih dijaga oleh para ulama kita sampailah ke hari ini, ya. Dan memang kita katakan ada dia punya sanad-sanad dia, ya, ada dia punya sanad-sanad dia, maknanya yang pegang ni daripada sahabat, kemudian turun pula kepada tabi'in, turun pula kepada ulama, dia ada dia punya nama-nama dia yang menjaga ketulinan barang tersebut. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita katakan berkaitan dengan barangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia ada juga satu mangkuk, yang mana mangkuk ni untuk letak air kencing baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ada satu mangkuk, yang mana mangkuk ni untuk meletakkan air kencing baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana zaman dahulu ni nak buang air kecil, ya, nak buang air kecil itu kita kata satu perkara yang agak susah, ya. Kerana sana di kawasan padang pasir, tandus dan sebagainya, maka nak pergi tu untuk kita kata buang air kecil tu terpaksa pergi jauh daripada kawasan yang ramai orang. Terpaksa pergi jauh daripada kawasan yang ramai orang. Maka Nabi SAW, kalau Nabi SAW dia kadang-kadang tu kita kata dia akan kencing, dia akan buang air kecilnya di dalam satu mangkuk, dan diletakkan di sisi tilam ataupun di sisi katil Rasulullah SAW. Dan satu ketika tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi SAW dia buang air kecil dalam satu mangkuk dia, diletakkan di sisi tilam dia. Maka ketika tersebut masuklah Ummu Aiman, ya, masuklah Ummu Aiman ke dalam rumah Rasulullah SAW. Kerana apa? Dia masuk tu dia nak cari minuman, ya, dia masuk tu dia nak cari minuman, masa tu dia dahaga. Jadi dia tengok tiba-tiba ada satu mangkuk yang berisi air. Dia tengok ada satu mangkuk yang berisi air. Maka dia pun ambil mangkuk tu dan dia terus minum. Itu dia. Dia terus minum. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bila Nabi balik sahaja, Nabi tengok mangkuk yang Nabi SAW buang air kecil tadi, airnya dah tak ada dah. Mana air kencing Nabi SAW tu dah tak ada dalam mangkuk tu. Maka Nabi SAW tanya, mana pergi air ni? Maka Ummu Aiman pun menjawab, saya minum ya Rasulullah, tadi dahaga. Ya, maka Nabi SAW pun menjawab, kamu telah minum air kecil, air kencing aku, maka sepanjang umur hidup kamu, kamu takkan terkena sebarang penyakit sekalipun. Itu dia. Ya, kita kena tahu bahawasanya Nabi SAW ini tidak seperti manusia biasa. Ya, Nabi SAW itu adalah manusia, tetapi dia bukanlah manusia seperti mana manusia biasa. Tu kena ingat. Ya, Muhammadun basyarun laisa kal bashari. Dia adalah manusia, Nabi Muhammad SAW, tapi dia laisa kal bashari, bukanlah seperti mana manusia biasa. Tu kena ingat. Ya. Nabi SAW ini, kita kata yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dia adalah Nabi yang mana diwahyukan kepada dia, untuk menyampaikan bahawasanya Tuhan kamu ni adalah Esa. Itu Nabi SAW.
Dan Nabi SAW ni seorang yang maksum, kita tahu. Nabi SAW ini terjaga daripada melakukan dosa kecil dan dosa besar. Dan Nabi SAW ini kita tahu bahawasanya dia adalah penghulu kepada segala anbiya dan mursalin, penghulu kepada segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan peluh baginda Nabi SAW disimpan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai pewangi dia. Ya, itu kalau peluh kita tuan-tuan, itu tak boleh buat pewangi tu. Ya, itu dia. Peluh kita lain. Peluh Nabi SAW dikumpulkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dibuat sebagai pewangi. Darah baginda Nabi SAW ditelan oleh sahabat baginda Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Ya, Sayyidina Talhah radhiyallahu taala anhu. Ya, kerana apa? Sehingga kan Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang telan darah dia itu, sesungguhnya siapa yang darah aku ini ada dalam badannya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita dikatakan oleh para ulama bahawasanya air kencing dan juga kita kata najis baginda Nabi SAW itu hakikatnya bukanlah najis. Hakikatnya bukanlah najis. Itu dia. Sebab itu diperbahaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, antaranya dalam kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim dalam Fiqhul Ibadahnya, mengatakan bahawasanya kencing baginda Nabi SAW dan juga najis yang keluar daripada kita kata depan dan belakang baginda Nabi SAW itu hakikatnya bukanlah najis. Tetapi kenapa Nabi SAW basuh? Itu hanyalah mengajarkan kepada umatnya sahaja. Ya, diturunkan syariat, kalaulah begini maka diajarkan basuhnya begini, kalaulah begini maka diajarkan istinja dengan batu begini, begitu. Maka Nabi SAW melakukan itu adalah kerana apa? Adalah kerana ia untuk mengajarkan umat baginda Nabi SAW. Bahkan Ummu Aiman mengatakan, saya ingatkan tadi air putih kerana rasanya sangat sedap, sangat manis, subhanallah. Ya. Itu dia. Itu bezanya dengan kita lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi SAW dia melakukan, ya, dia basuh najisnya, dia basuh kita kata depan dan belakangnya itu adalah kerana ia sebagai mengajarkan kepada umatnya, itu yang pertama. Yang kedua sebagai amrun ta'abbudi, iaitu dah perintah Allah maka dia pun buat, gitu. Dah itu perintah Allah maka dia pun laksanakan. Begitu. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya an Anas qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah asy-syaraba kullah al-ma'a wan-nabidha wal-'asala wal-laban. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah tuangkan pelbagai minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cawan ini, yang terdiri daripada air, iaitu air putih, air mutlaknya air putih lah. Kemudian nabis ni apa? Dia ada tulis di sini, nota kaki dia, iaitu air manisan kurma. Kurma yang dimasukkan ke dalam air dan dibiarkan semalaman sehingga terasa manisan kurma, berkhasiat untuk menambahkan kekuatan. Itu air nabis, ya. Dan juga madu, dan juga susu. Maknanya cawan Rasulullah SAW ni, Sayyidina Anas kata, aku telah tuangkan di dalam cawan ataupun mangkuk ini, mangkuk Rasulullah SAW, aku telah tuangkan air, aku telah tuangkan nabis, aku telah tuangkan madu dan juga apa? Dan juga susu kepada baginda Nabi SAW. Laban ni kita kata susu lah, boleh kata susu masam pun boleh, laban ni, ya, susu masam. Begitu.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nabis ni tuan-tuan, iaitu kurma yang diperak di dalam air. Selalu kalau kita tahu cara dia ataupun kaedah dia, kurma tu diperak, diletakkan dalam air, kemudian dibiarkan semalaman, letak dalam peti ais. Ya, tuan-tuan cuba try lah. Sebaiknya kurma ajwa. Ya, kurma ajwa itu kurma yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kurma ajwa ni pun dia banyaklah faedah dia. Ya, antaranya dia penawar daripada sihir dan sebagainya. Sebab itu kalau ada orang yang terkena gangguan makhluk halus, makan kurma ajwa pun insya-Allah dengan keberkatan kurma yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita kata dari segi kedoktoran lah, ya, ada dikaji dari segi perubatan, ya, dikaji berkaitan dengan air rendaman kurma tu, maka dia mendatangkan tenaga pada esok harinya. Ya, mendatangkan tenaga dan dia menetralkan banyaklah. Kalau kita baca balik, tuan-tuan boleh tengok sendiri, ya, berkaitan dengan air rendaman kurma ni. Cuma nabis ni tuan-tuan, dia ada nabis yang halal, dia ada nabis yang haram. Tu kena ingat. Ya. Dia ada nabis yang halal dan dia ada apa? Nabis yang haram. Nabis yang haram macam mana? Kalau dia pergi rendam kurma tu, tuan-tuan, dia pergi perak kurma tu sampai air itu jadi tuak. Itu tak boleh. Maknanya sampai air itu dia berbuih-buih 2 hari lebih lah, maknanya 3 hari lebih. Dia sampai berbuih-buih, sampai kita kata rasa dia pun dah jadi masam teruk, itu bukan dah. Itu yang haram, nabis yang haram. Dan nabis yang dibolehkan ni sehari semalam, ya. Iaitu kita letak, kita masukkan, dan dia memang takkan berbuih-buih dan sebagainya. Dia rasa manis saja. Tapi kalau pergi rendam lama, dia memang akan rasa masam dan sebagainya lah, ya, sehingga dia akan berbuih-buih dan sebagainya. Maka itu yang tak boleh. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kalau air nabis ni kebiasaan di Madinah tu akan dihidang di waktu Ramadan. Musim Ramadan, bulan Ramadan, maka air nabis ni menjadi kita kata pilihan orang Madinah lah. Mana-mana tempat, kalau hari-hari biasa tuan-tuan, kalau hari-hari biasa di Madinah, orang selalu minum syai. Syai ataupun asir. Syai ni maknanya teh lah. Kan, letak teh cawan kecil tu, dia masuk satu uncang. Itu kalau di sana lah. Kan? Dia masuk satu uncang tu. Kita kalau di Malaysia ni, satu tekor tu satu uncang. Dia satu cawan kecil tu satu uncang. Subhanallah. Ya. Tiap-tiap hari. Pagi, petang, malam, satu uncang. 3 uncang, cawan kecil je. Itu dia. Itu mereka punya cara lah. Dan kebiasaannya juga mereka ni banyak minum jus. Jus dia memang jus pure lah. Jus dia memang jus pure. Ya, memang kita kata air dia letak pun mungkin dalam 10% je air, ataupun dalam lebih kurang 5% je air. Kita boleh rasa dia punya purenya, dia punya jus dia. Itu hari-hari biasa mereka. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, maka air nabis ni tuan-tuan boleh tengok di setiap tempat. Di setiap tempat air nabis ni mereka akan jual. Pergi kat kedai ni air nabis, sampai di tepi-tepi jalan pun dia akan jual air nabis. Itu dia. Itu kebiasaan di sana. Kebiasaan di sana, orang di sanalah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita di Malaysia pun nak try boleh lah. Ya, boleh try air nabis ni, kerana ia juga merupakan air yang diminum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita niat ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bab yang ke-30. Babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-198. An abihi an Abdullah bin Ja'far qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qitha'a birrutab. Daripada ayahnya, daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan qitha'. Itu dia. Nabi SAW memakan qitha' dengan rutab. Qitha' ni apa? Qitha' ni tuan-tuan tengok dalam nota kaki dia di bawah tu, iaitu sejenis mentimun seakan tembikai susu. Sejenis mentimun
seakan tembikai susu. Tapi kalau di negara di belah Madinah, Kitha ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia seperti timun besar, dia besar bertola. Itu dia. Itu kalau di Madinah lah. Kalau mungkin di tempat lain saya pun tak tahu, mungkin mentimun tu seakan tembikai susu, wallahu alam. Ya, sebab kadang-kadang walaupun di negara Arab, tapi kadang-kadang panggilan itu sama tapi berbeza. Dia punya, kita kata, jenis dia. Ya, panggilan sama tapi jenisnya berbeza pula dah. Itu wallahu alam lah. Pergi ke Mesir, Kitha itu lain pula. Pergi ke Madinah, Kitha itu lain pula. Ada macam-macam. Tapi kalau kita ikutkan, kalau di belah Madinah, dia seperti timun besar bertola. Itu Kitha. Ya, itu Kitha. Dan Nabi SAW itu duduk di mana? Di Madinah. Ya, maka mungkin kita kata timun besar bertola itu lebih sesuai dengan makna Kitha ini. Ya, itu dia. Baginda Nabi SAW memakan Kitha dengan rutab. Rutab ni apa dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Iaitu nota kaki 82 tu, iaitu kurma yang baru masak atau setengah masak. Kurma yang baru masak atau setengah masak. Rutab ni dia kurma basah. Kurma basah. Okey, dia kurma basah. Maknanya dia kita kata dia ada setengah kurma. Ada setengah kurma yang dia punya tumbesaran kurma tu dia hanya sampai kepada rutab. Maknanya sampai kepada tumbesaran kurma basah. Ada setengah kurma yang mana dia akan sampai kepada kurma basah, kemudian dia akan jadi kering, dipanggil sebagai kurma biasa. Mula daripada rutab, mula daripada kita kata muda, kurma muda, kemudian dia akan berubah jadi rutab, iaitu kurma basah, kemudian dia akan berubah menjadi kurma kering. Yang biasa kalau kita beli di pasaran tu, kurma-kurma kering tu tuan-tuan, dia akan melalui proses rutab dulu, iaitu dia akan jadi basah dulu sebelum tu. Tetapi ada setengah kurma yang memang dia punya proses dia akhir sekali hanya sampai rutab. Maknanya hanya sampai jadi kurma basah sahaja. Dia ada setengah kurma macam tu. Lepas tu perbahasan dalam fiqh yang berkaitan dengan kurma yang wajib dikeluarkan zakat tu ialah apabila kurma tersebut dia menjadi kurma yang kering, bukan rutab tadi tu. Masa rutab tu tak wajib lagi, tapi bila dah jadi kurma yang kering barulah dikeluarkan zakat. Itu dalam fiqh kita lah, mazhab Syafi'i. Maka di sini ni Nabi SAW dia memakan Kitha, iaitu timun tu yang besar bertola tu, dengan rutab, iaitu kurma basah. Kalau di Madinah ramailah orang jual rutab ni. Ya, dia ada memang kita kata apa, setiap kurma tu dia ada nama-nama kurma dia, dan ada satu nama kurma ni dia letakkan nama kurma rutab. Sebab apa? Memang kurma tu tumbesaran dia hanya sampai jadi rutab. Hanya sampai jadi kurma basah. Dia takkan kering, dia takkan jadi kurma kering, macam tu. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, setelah Sayyidina Aisyah itu berkahwin dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Aisyah itu dia menjadi berisi sikit. Kata para ulama, Nabi SAW selalu bagi Sayyidina Aisyah ni makan dua benda tadi ni, iaitu Kitha dan juga rutab, sehingga Sayyidina Aisyah ni jadi berisi. Begitu. Ini nak kait dengan hadis ni lah. Ya, kata para ulama, Nabi SAW selalu bagi Sayyidina Aisyah makan dua benda ni, sehingga kan dia jadi makin berisi. Itu dia. Kemudian hadis yang seterusnya an Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu al-bittikh bir-rutab. Kana ya'kulul bittikh birrutab. Daripada Sufyan, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tembikai dia bittikh dalam bahasa Arab. Ya, memakan tembikai dengan rutab. Dengan apa? Dengan rutab. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
apa namanya, Nabi SAW memakan tembikai ni tuan-tuan. Tembikai ni kita tahu dia makanan sejuk. Dia makanan apa? Makanan sejuk. Kalau rutab ni tuan-tuan, dia adalah kurma basah. Ya, dia untuk memanaskan badan, antara fungsi dia. Ya, antara fungsi rutab ni adalah untuk memanaskan badan. Sebab tu kalau di musim sejuk, dia antara ubatnya untuk memanaskan badan ni, kalau di Madinah lah, kita akan makan rutab. Itu kebiasaan. Akan makan rutab. Dia untuk memanaskan badan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW dia makan rutab dengan tembikai ni. Nabi SAW dia akan makan rutab ni dengan tangan kanan, tembikai dia akan makan dengan tangan kiri. Ya. Dia akan makan rutab dengan tangan kanan, tembikai dia akan makan dengan tangan kiri. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, asal hukum makan dengan tangan kiri ni apa? Makruh. Kalau tidak ada sebab. Maknanya kalau tangan kanan patah lah contohnya, itu ada sebab, boleh makan dengan tangan kiri, dia tak jadi makruh, jadi haruslah. Tapi kalau tangan kanan kita boleh makan, boleh gunakan, kita pergi makan dengan tangan kiri, maka hukumnya makruh. Okey, hukumnya makruh. Tetapi dah ada dalilnya Nabi SAW mengatakan boleh kita makan dengan tangan kiri, dengan syarat kita juga makan dengan tangan kanan. Maknanya secara berselang-seli, itu boleh. Itu boleh, itu tak ada masalah. Maknanya tangan kanan Nabi suap rutab dalam mulut baginda Nabi SAW, kemudian tangan kirinya Nabi SAW masukkan bitih ataupun tembikai. Tapi bitih ni tuan-tuan, dia lebih kepada tembikai susu, dia bukan tembikai merah. Bitih ni dia lebih kepada tembikai susu. Tapi kat sini dia tulis tembikai saja. Ya, sebenarnya dia tembikai susu. Bitih ni tembikai susu. Kalau sekejap, boleh jadi juga bitih ni tembikai merah. Tapi kalau di tempat lain di negara Arab, bitih ni tembikai susu. Kalau di Madinah, tembikai susu dipanggil sebagai apa nama dia? Allah, syalut apa nama? Tak ingat dah nama dia. Dia ada nama dia lah. Maknanya dia di setiap tempat tu dia ada perbezaan jugalah. Jadi di belah Madinah ni, bitih ni tembikai merah pun boleh. Tembikai merah pun boleh. Tapi kalau di belah Mesir, bitih ni tembikai susu. Itu beza dia. Okey. Dia ada nama dia yang tertentu. Kalau di Madinah, tembikai susu. Saya tak apa ingat nama dia. Okey, tak apalah. Jadi itu merupakan dalil. Maknanya Nabi SAW ni ketika ini Nabi SAW makan tangan kanan rutab, tangan kiri dengan apa? Dengan tembikai. Makanya boleh dimakan dua belah. Berselang-seli. Itu tak apa. Tapi tak boleh dia satu-satu masa je tangan kiri saja, itu tak boleh. Tapi kalau berselang-seli itu dibolehkan. Itu tak ada masalah. Itu kita kata antara makanan-makanan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita tengok lagi hadis yang ke-200. An Anas bin Malik qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbis warrutab. Dia kata daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara khirbis. Khirbis ni apa? Khirbis ni tembikai Parsi yang berwarna kuning. Itu khirbis. Ya, dengan rutab. Rutab ni maknanya kurma basah. Kurma basah. Maknanya apa tuan-tuan? Makanan Nabi SAW ni mutanawwi'. Mutanawwi' ni maknanya banyak jenis. Maknanya bukanlah Nabi SAW ada ketikanya Nabi makan satu jenis sahaja. Kurma sahaja. Ada ketikanya Nabi SAW dia makan banyak jenis. Dia letak khirbis tadi ni. Kemudian ada sekali dengan tembikai, ada kadang-kadang tu dengan kurma dan sebagainya. Dia letak banyak. Begitu. Macam kita di Malaysia lah. Kita kalau makan nasi, kita tak makan nasi saja. Kita akan letak lauk ikan, ya. Kita letak lauk ayam, letak pula sayur. Itu berbagai itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi nak ajarkan kepada kita. Maknanya ada ketikanya yang Nabi makan sedikit. Ya. Nilai kualiti dia rendah. Kadang-kadang Nabi SAW hanya makan roti yang dibuat daripada tepung syair, iaitu tepung yang kita kata paling murah harganya. Paling murah harganya, dan roti dia pula roti keras. Itu tepung syair.
Ada ketikanya Nabi SAW makan kambing pula. Maknanya apa? Ada ketikanya Nabi SAW makan yang kita kata ada nilainya. Kadang-kadang kita kata Nabi SAW dia makan sederhana sahaja. Ada ketikanya Nabi SAW makan berbagai-bagai jenis dalam satu masa. Ada ketikanya Nabi SAW kalau dia makan satu jenis sahaja dalam satu masa dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan kepada kita, Nabi SAW mengajarkan kita perkara ini semua boleh dilakukan, tak ada masalah, seandainya ia masih dalam perkara yang harus. Bahkan kalau kita makan dengan niat untuk ibadah, dapat pula pahala. Begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan dalam hadis tersebut. Kemudian hadis yang ke-201. Kita cepatkan sikit ya. Hadis yang ke-201. An Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala al-bittikha bir-rutab. Daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Yazid bin Ruman, daripada Urwah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tembikai dengan rutab. Samalah. Ini dia nak kuatkan lagi hadis ni. Kalau dia ulang balik hadis ni, maknanya dia nak beritahu kuatkan hadis yang sebelumnya. Begitu. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-202. An Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nasu idza ra'aw awwal ath-thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina Allahumma inna Ibrahima 'abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni 'abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dhalika ath-thamar. Daripada Malik bin Anas, dia beralih pada riwayat lain. Okey. Daripada Suhaib bin Abi Saleh, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, orang ramai apabila melihat buah pertama berbuah. Maknanya buah yang pertama berbuah ni buah yang baru, elok, sedap lah. Mereka akan membawakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kebiasaan para sahabat buat. Ya, bila mereka ni ada ladang kurma dan sebagainya, maka dia tengok tumbuh hasil, maka dia akan ambil itu, dia akan bagi dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina Allahumma inna Ibrahima 'abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni 'abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ah. Apa maksud dia? Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kepada kami pada buah-buahan kami. Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkatilah kami pada buah-buahan kami, dan berkatilah kepada kami pada kota kami, iaitu apa? Kota Madinatul Munawwarah. Sebab tu berkat doa Nabi SAW, Madinah sampai ke hari ini tanahnya itu subur. Tanaman-tanaman kurma yang sangat banyak di bumi Madinatul Munawwarah, berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkatilah kepada kami pada sa' dan mud kami. Apa makna sa', apa makna mud? Sa' tu tuan-tuan, kita tengok dia punya nota kaki dia, kira-kira 2.751 kilogram. Maknanya digunakan untuk apa? Untuk mengira kurma itulah, kan? Digunakan untuk mengira tu, ya Allah berkatilah padanya. Dan mud ni kira-kira 675 kilogram, gram. Maknanya tadi kalau sok tadi tuan-tuan, sok tadi 4 mud. Kalau dalam fiqh 4 mud sama dengan 1 gantang. Okey, dalam fiqh 4 mud sama dengan 1 gantang. Begitu. Okey, kalau mud ni pula dia adalah cupak. Mud ni adalah apa? Adalah cupak.
Maknanya kita gunakan mud dan sa' ni tadi ni sebenarnya untuk pengeluaran zakat dan sebagainya. Maka Nabi SAW doa supaya diberkati tempat kiraan untuk mengira berapa berat tamar yang dikeluarkan zakat. Itu maknanya. Maknanya tempat mengira tu pun, ya Allah berkatlah ya Allah supaya mereka keluar zakat ni pun berkat gitu. Itu maknanya. Itu maknanya doa Nabi SAW kepada sa' dan mud, iaitu untuk kira pengeluaran zakat tamar. Zakat ni zakat buah-buahan, zakat simar lah. Zakat buah-buahan. Zakat buah-buahan dalam fiqh kita ni, fiqh Syafi'i, dia ada dua, satu anggur, satu lagi tamar. Dua ni. Anggur dan juga kurma. Maka yang dikira untuk mengira beratnya zakat tu dan sebagainya tu, itu digunakan cupak tadi itulah, sa' dan juga mud. Maka Nabi SAW doakan supaya kita katakan diberkati kiraan-kiraan tersebut, begitu. Kemudian, ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Aku juga, maknanya Nabi SAW, dia kata tentang diri dia, aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini, Nabi SAW doa tadi tu, dia kata sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Tiga. Hamba-Mu, Nabi-Mu, kekasih-Mu. Tapi bila Nabi doa, bila Nabi cerita tentang diri dia, dia kata aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Nabi tak kata kekasih-Mu. Boleh nampak kat situ? Kata para ulama, hadza min babit tawadhu'. Ini disebabkan tawadhu'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan kita tahu bahawasanya Nabi itu lebih aula daripada sekalian para nabi. Dalam Quran difirmankan, walaqad faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dan kami telah memberikan, kami telah mengagungkan ataupun telah mengagungkan para nabi di kalangan para nabi yang lain. Maknanya ada nabi yang Allah Ta'ala agungkan, Allah angkat darjat mereka, Allah puji-puji mereka melebihi nabi-nabi yang lain. Bukanlah kita kata nabi lain ini tak bagus, ataupun kita kata nabi lain ini dia biasa saja. Tidak, bukan begitu. Semua para nabi itu adalah kekasih Allah, tetapi ada kita katakan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu kita kata tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi tawaduk. Nabi kata dan juga kepada diri dia, hamba-Mu dan Nabi-Mu. Nabi tak kata kekasih-Mu. Kenapa? Kerana tawaduknya Nabi SAW. Sedangkan kita tahu pangkat Nabi itu Habibullah. Pangkat Nabi Ibrahim Khalilullah, beza. Habib dengan Khalil, kalau Khalil ini kita kata kekasih, Habib itu pun kekasih juga. Tetapi dalam istilah bahasa ni tuan-tuan, Habib itu kita katakan dia lebih tinggi darjat daripada Khalil. Sebab Khalil ni dia lebih kepada teman. Tapi Habib ini dia lebih kepada kekasih yang benar-benar dikasihi, begitu. Sebab itu panggilan kepada baginda Nabi Habibullah, panggilan kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, begitu. Panggilan kepada Nabi Musa alaihi salam Kalimullah. Panggilan kepada kita kata ramailah kepada Nabi Isa pula, banyaklah Ruhullah dan sebagainya. Banyaklah kita kata panggilan-panggilan yang dipanggil kepada para nabi. Tetapi panggilan yang paling tinggi darjatnya adalah panggilan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitulah Habibullah. Itu dia. Jadi nak kena berhenti ke macam mana? Nanti insya-Allah kita berhenti lagi lebih kurang dalam 5 minit lagi lah, 5 minit sikit lagi insya-Allah. Jadi dia kata lagi, Nabi Ibrahim memohon kepadamu, Nabi Ibrahim memohon kepadamu, kepada Allah Ta'ala untuk Mekah. Nabi SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memohon kepada Allah untuk Mekah ni apa dia? Maknanya dia memohon kepada Allah untuk memuliakan Mekah, untuk menjadikan Mekah ni sebagai tanah haram. Tanah haram ni maknanya tanah suci.
Ya, tanah haram maknanya tanah suci, dan mendoakan keberkatan terhadap penduduknya, kesuburan tanah dan keberkatan makanannya. Nabi Ibrahim memohon kepadamu untuk Mekah, dan aku memohon kepadamu untuk Madinah. Nabi SAW memohon sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Nabi juga memohon kepada Madinah. Begitu. Maknanya supaya Madinah ni diberkati tanamannya, diberkati penduduknya, disuburkan tanahnya, begitu. Sebagaimana yang telah dipohon oleh Nabi Ibrahim kepadamu untuk Mekah, dan yang serupa juga dengannya, aku pohon untuk Madinah. Sebagaimana yang telah dipohon oleh Nabi Ibrahim kepadamu untuk Mekah, dan yang serupa juga dengannya, aku pohon untuk Madinah. Di sini para ulama kita bahaskan panjang. Ayat ni para ulama kita bahaskan panjang. Walaupun ayat dia ni ayat yang ringkas, tetapi dia merangkumi keseluruhan keistimewaan kota Madinah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW menyatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Pada itu siapa yang pergi ke Madinah untuk niatnya menuntut ilmu, pergi ke Masjid Nabawi, maka dia berada dalam keadaan jihad. Kalau matinya, mati syahid. Gitu. Ya, sebab itu dikatakan sesiapa yang mampu untuk doa kepada Allah agar mati di Madinah, maka doalah, falyaf'al, kata Nabi SAW. Ya, kerana salah satu yang paling hebat, yang paling kita suka adalah berjiran dengan para sahabat baginda Nabi SAW, berjiran dengan ahli keluarga Nabi, berjiran pula dengan baginda Nabi SAW. Jadi hadis ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ayat dia wa mithlihi ma'ah, iaitu Nabi SAW dia kata, aku mohon kepada Madinah ni serupa juga dengannya. Bila kita tengok dalam bahasa Arab, wa mithlihi ma'ah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok balik kepada ayat hadis ni, bila sebut wa mithlihi ma'ah, iaitu dia boleh diterjemahkan juga dengan Nabi minta kepada Allah 2 kali ganda daripada yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Dia boleh ditafsirkan, boleh disyarahkan kepada 2 makna. Wa mithlihi ma'ah dalam hadis ni, yang pertamanya iaitu Nabi SAW minta kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan Madinah sebagaimana didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk Mekah. Maknanya serupa, itu yang pertama. Yang kedua, wa mithlihi ma'ah dalam bahasa Arab ini juga boleh disyarahkan, iaitu kata para ulama, iaitu Nabi minta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kepada Madinah ini 2 kali ganda daripada doa Nabi Ibrahim AS. Itu dia. Itu kalau dalam kaedah bahasa Arab lah. Maknanya apa? Kalau 2 kali ganda, itu yang kata kira tu. Kalau kita tahulah, kalau kita contohnya, guru kami dia mengatakan, contohlah kalau kita solat di Masjidil Haram. Sabda Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha khairu min alfi salah fi ma siwahun ila al-Masjidil Haram. Solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, khairu min alfi salah, lebih baik daripada 1000 solat, fima siwahun illa al-Masjidil Haram, melainkan Masjidil Haram. Kerana Masjidil Haram itu 100,000. Masjidil Haram itu 100,000 pahalanya. Maknanya kalau kita solat, apa-apa jenis solat di Masjidil Haram, pahalanya 100,000. Kalau solat di Masjid Nabi SAW, pahalanya 1000. Okey. Para ulama mengambil pendapat, maknanya secara zahir hadis ni, siapa yang solat di Masjid Nabawi 1000, yang solat di Masjidil Haram 100,000. Tetapi ada ulama yang berdalilkan juga kepada dalil hadis ni. Dia kata apa? Dia kata 2 kali ganda daripada Mekah. Maknanya apa? Ya. Itu dia. Makna kalau kata 2 kali ganda daripada Mekah, maknanya 100,000 tadi tu kali dengan 2. Lepas tu kena kali pula dengan 1000. Itu dia. Berapa tu? 2 juta.
Sebab tu ada guru kami kata, solat di Masjid Nabawi ni 2 juta pahala dia. Itu dia. Ya. Itu ada dia punya pendapat sebahagian daripada ulama. Kenapa? Berdalil pada hadis ni. Iaitu kalau dalam bahasa Arab, Nabi SAW minta supaya 2 kali ganda daripada Mekah. Ya, mafhum daripada hadis. Walaupun mantuknya berbeza, walaupun mantuknya maknanya kita kata apa? Zahirnya kita faham bahawasanya solat di Masjid Nabawi itu 1000, solat di Masjidil Haram 100,000. Tetapi sebab berdalilkan pula kepada hadis yang lain. Berdalilkan pula kepada hadis yang lain. Nabi SAW kalau beritahu kata, kalaulah sabdakan kata, kalaulah kita mampu mati di Madinah, maka matilah. Bukan matilah tu maknanya bunuh diri, bukanlah. Maknanya doa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku di bumi Madinah. Nabi SAW sabdakan. Ya, tidak di Mekah tapi di Madinah. Dan Nabi SAW sehingga sendiri bersabda bahawasanya Madinah itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Dan banyak lagi fadail ataupun kelebihan bumi Madinatul Munawwarah yang diceritakan dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW, seolah-olah menguatkan pendapat para ulama yang kata 2 kali ganda Mekah. Seolah-olah itu pendapat, ya, maknanya pendapat ini kita kata kita boleh pegang mana satulah. Ulama ni kata begini, tak apa. Ulama ni dia faham begini, tak apa, tak ada masalah. Ya, selagi mana kita kata tak bercanggah dengan kita kata akidah dan sebagainya. Maknanya boleh jadi kalau Allah nak berikan pahala 2 juta pun tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia Tuhan, dia boleh buat apa saja. Kita tahu, kita mengaji dalam usuluddin, kita mengaji dalam akidah, ya, Allah dia fa'alul lima yurid. Dia melakukan apa yang dia kehendak, dengan kudrah dan iradah dia, dengan sifat kudrah yang ada pada zatnya dan juga dengan sifat iradah yang ada pada zatnya. Bahkan dialah mengetahui akan segala sesuatu yang wajib, mustahil dan harus bagi dia. Semua tidak terlepas daripada kita kata pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pandangan para ulama. Tapi ada setengah orang saya tengok, ya, saya pernah jumpa lah beberapa orang, dia pergi ke Mekah tuan-tuan, dia kata, Ustaz, saya ni dulunya saya tak solat Ustaz, ya, saya dulu tak solat, kemudian saya pergi ke Mekah, saya solat sepanjang saya berada di Mekah, seminggu tu, seminggu tu, maka saya kira-kira balik Ustaz, ya. Ya, satu hari saya dah, contohlah paling kurang pun 5 kali fardu, maka saya dah dapat 500,000. Jadi bila 500,000 saya kali dengan seminggu, dah banyak dah, kan? Jadi Ustaz, saya fikir alhamdulillah lah saya dah pergi Mekah, saya umpama saya dah qada solat-solat saya dulu, ya? Sebab apa? Sebab saya dah solat 500,000 lebih-lebih dah. Subhanallah, ya. Kita nak cakap tu pun payah juga, ya. Kita nak cakap tu pun payah juga. Cuma kita kena buat, kita kena fahamlah. Bila Nabi SAW sebutkan begini, bahkan dia tidak akan menyamai satu solat fardu yang kita tinggalkan walaupun kita tidak buat di Masjidil Haram. Itu kena faham. Ya, solat fardu itu perkara wajib. Fardu wajib, arkan. Yang wajib tetap wajib. Ya, bahkan kalau kita nak gantikan dengan 1000 rakaat solat sunat sekalipun, tak akan menyamai dengan yang wajib. Ya, sebab itu di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita diwajibkan untuk mengqadakkan salat yang telah kita tinggalkan, sama ada terlupa ataupun secara sengaja. Itu dia. Di sisi mazhab lain itu lain ceritalah. Jadi kita di sisi mazhab Syafi'i, kita diwajibkan untuk mengqadakkan. Kalau 10 tahun lah qada. Kita kena bahagikanlah masa dia. Maknanya kalau 10 tahun kita tinggalkan, maka kita kena qadakkan, bahagikan dalam 10 tahun juga untuk kita qadakkan. Ya, andai kata mati, mungkin kita baru qada tahun kedua kita mati, maka kata para ulama, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kita sudah ada usaha untuk mengqadakkan. Itu dia. Tapi kalau masalahnya, kalau 10 tahun dia pun tak qadakkan lagi, maka kita risau kalau Allah Ta'ala ambil nyawa. Kerana setiap daripada solat itu akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Itu dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti adalah solat. Itu dia.
Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata berkaitan dengan bumi Madinah ini. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil kanak-kanak yang paling kecil yang dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan memberikan buah itu kepadanya. Ini buah-buahan, ya. Tu dia. Sebab tu para ulama kata, bila kita kata dia ni seorang petani dan sebagainya, dia ni apa namanya, dia tanam buah-buahan dan sebagainya, maka nak keberkatan tu yang pertama sekali berbuah tu maka berikan kepada kita kata beri hadiah dulu kepada siapa, fuqara dan sebagainya. Okey, itu caranya lah. Tu dia. Tapi kalau inab ataupun anggur ataupun tamar ni, dia kita kena faham dulu. Kita tak boleh lagi mengeluarkan sesuatu tu ataupun tak boleh menjual sesuatu tu melainkan kita dah tahu berapa banyak zakat yang dikenakan pada tu. Itu lain cerita pula. Ya, tapi kalau selain daripada anggur dan tamar, maknanya buah-buahan yang lain, maka boleh kita berikan dahulu. Okey, boleh kita berikan dahulu pada buahan yang pertama supaya berkah. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk makanan kita berkah juga, kata para ulama, berikan dahulu kepada budak yang kecil. Sebab tu Nabi ajarkan kita, Nabi dapat buah yang berkah dah. Maknanya kita kata buah yang pertama sekali dituai tu, yang diambil tu, kemudian Nabi SAW berikan pula kepada anak-anak kecil dahulu untuk makan. Maknanya keberkatan. Ya, sebab apa? Sebab anak kecil ini, mereka ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat, bagi dulu budak-budak yang paling kecil untuk makan, kemudian dan memberikan buah itu. Kemudian baginda SAW memanggil kanak-kanak yang paling kecil yang dilihat oleh baginda SAW dan memberikan buah itu. Itu dia. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, jumhur ulama, tempat paling afdal adalah Makkatul Mukarramah. Tempat paling afdal. Okey. Tanah yang paling afdal itu adalah tanah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ini ittifaq para ulama, tanah yang paling afdal adalah tanah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Bahkan para ulama kita mengatakan tanah itu lebih afdal daripada sekalian makhluk, walaupun arasy Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Gitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita ini untuk dapat melaksanakan umrah, haji dan sebagainya, dan dapat pergi ke sana, kita dapat keberkatan tanah yang dipijak oleh para sahabat, tanah yang dipijak oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah yang di dalamnya ada jasad yang mulia, jasad khairu khalqillah, jasad sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga di akhir hayat kita, hidup kita, dapat kita ini menghembuskan nafas kita yang terakhir di mana? Di bumi Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Moga Allah taala memberikan kita rezeki untuk dapat ziarah setiap tahun. Setiap tahun insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-203 pada masa yang akan datang insya-Allah. Jadi 8.52 ya. Jadi soalan ditutuplah ya. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.